ada 3 perkara yang disebutkan ya, dalam kitab tu adalah baca auzubillah, baca bismillah, baca auzubillah juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun paling kurang bismillah kan. Kita dah sebut hari tu. Dan baca auzubillahi minasyaitonirrajim tu dulu, baru bismillah, baru baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kemudiannya kita ada sebutkan juga tentang basuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Doa doa waktu kita basuh tangan tu pun kita ada sebutkan. Waktu kita basuh tu jangan lupa untuk berdoa, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dan keberkatan, aku lindung denganmu daripada keburukan dan kebinasaan. So itu antara doa kita waktu kita basuh tangan tu. Kemudiannya cerita pasal komo-komo lah. Komo-komo komo-komo dan juga yang nombor 5 istinsyak. Ini adalah 2 sunnah yang memang Nabi SAW tak tinggal. Sunnah tapi memang Nabi tak tinggal. Dan benda tu berat, dan benda tu dalam setengah para ulama, contohnya mazhab Maliki, mengatakan perkara ini jadi wajib. Maknanya benda tu penting sangat-sangat. Dan bila ada ulama lain kata wajib, maka kaedahnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah tu dia jadi sunnah yang sangat-sangat dituntut. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dituntut. Jadi jangan tinggallah kalau boleh. Dan komo-komo ni sunnahnya dengan tangan kanan. Sunnah dengan tangan kanan. Maksudnya sebelah tangan sudah cukup. Tak payah dengan dua-dua belah. Kadang-kadang ada komo-komo dua-dua belah tangan kan. So sebenarnya sebelah tangan dah cukup, iaitu dengan tangan kanan. Dan kita masukkan air dalam mulut ni, bila kita sebut tentang komo-komo ni, sebenarnya minggu lepas kita dah bincang juga kan pasal doa nak baca waktu komo-komo tu, tapi ada sikit lagi nak tambah. Komo-komo ni dia tak kira banyak ataupun sedikit. Maksudnya kalau kita letakkan sikit pun dah dikira sebagai komo-komo. Maksudnya air tu walaupun sedikit, walaupun macam ujung-ujung je kan, keluarkan balik kan, maksudnya sikit je yang kita masuk dan kita keluarkan balik, itu pun dah dikira sebagai komo-komo. Tak adalah mesti yang banyak. Lagi-lagi kalau kita puasa kan, puasa memang kita disunatkan juga komo-komo, tapi komo-komo kita tu sikit aja. Kita masukkan sikit, lepas tu kita keluarkan balik. Jangan masukkan banyak-banyak. Sebab masukkan banyak-banyak, takut tertelan, batal puasa kita. Puasa batal. Jadi kita masukkan sikit je. Jadi masukkan sikit tu pun tetap namanya komo-komo. Doa yang minggu lepas kita ada sebutkan, ada 3 perkara campur satu yang kita minta. Ya Allah, bantulah aku untuk baca Quran, banyak berzikir, tetapkanlah untuk sebut la ilallah di dunia dan di akhirat. Dan satu lagi doa adalah, ya Allah, bagi aku minum daripada telaga Nabi SAW di hari akhirat nanti, dan dengan minuman yang aku tak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi itu antara doa yang kita boleh baca lah untuk komo-komo. Lepas tu barulah nombor 5, beristinsyak. Beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kemudiannya menghembuskannya ataupun mengeluarkannya, ataupun dipanggil istinsar dalam bahasa Arab. Istinsyak dan juga istinsar. Disebutkan di sini, apabila beristinsyak, masukkan air dengan tangan kanan dan menghembuskan dengan tangan kiri. Masuk, tolak, masuk, tolak, masuk, tolak. Hanya tolak tu dengan tangan kiri. Tolak air keluar tu dengan tangan kiri. Masukkan air tu dengan tangan kanan. Itu sunnahnya. Okey. Ada sebabnya, salah satu sebabnya sebab air tu air yang bersih kan. Bila kita masukkan, bila keluarkan mungkin ada kotor. Jadi kotor tu elok dengan tangan kiri lah. Kemudiannya apa disebut kat sini dari Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghembuskannya 3 kali. Okey, ini sambungan kepada hadis Abdullah bin Zaid di atas yang nombor 37 tu kan. Point footnote nombor 37 tu. Sayyidina Abdullah bin Zaid
tentang macam mana Nabi SAW berwuduk. Orang tanya pada beliau macam mana Nabi SAW berwuduk. Jadi beliau tunjukkan step by step. Sampai dekat step yang ni, beliau pun sebut lah, Rasulullah berkumur, masukkan air dalam hidung, kemudian hembuskan 3 kali. Okey. Nak doa apa waktu masukkan air dalam hidung? Kan? Boleh juga nak doa, ya Allah lindungi aku daripada sesama. Boleh je, baikkan sesama aku. Contohlah kebetulan waktu tu kita sesama kan. Boleh je kita doa macam tu. Sebenarnya. Masukkan air dalam hidung tu, ya Allah sembuhkanlah sesama aku. Mudah-mudahan berkat air wuduk kita tu kan, dan doa kita ketika berwuduk, mudah-mudahan Allah makbulkan. Kenapa mikrofon saya tiba-tiba off? Okey. Ada satu lagi doa yang diajar oleh para ulama yang lebih jauh lagi daripada tu. Maknanya kalau setakat sesama je macam simple sangat kan. Ada satu benda yang lebih besar lagi bagi hidung kita ni, nikmat yang lebih besar bagi hidung kita adalah minta, ya Allah bagilah aku cium bau syurga. Bagilah aku cium bau syurga dalam keadaan engkau redha pada aku. Lindungilah aku daripada bau api neraka dan tempat tinggal yang buruk. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka, ataupun bukan kan, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, bagilah aku cium bau syurga dalam keadaan engkau redha pada aku. Sebab kita kan nak cium bau syurga, biarlah dalam keadaan Allah redha kita. Kalau dapat bau je, tak dapat masuk syurga, na'udzubillah. Kan? Dia jadi macam cerita 3 Abdul kejap lagi. Kan? Dapat bau je makanan tu tapi tak dapat makan. Rugilah kita. Jadi kita nak masuk syurga, nak cium bau syurga dalam keadaan Allah redha. Tapi itulah nikmat yang besar bagi hidung kita, iaitu dapat cium bau syurga kan. Jadi mintalah sangat, masukkan air dalam hidung tu. Ya Allah, bagilah aku cium bau syurga, ya Allah, dalam keadaan kau redha pada aku. Bila kita hembuskan tu, hembuskan, ya Allah jauhkanlah aku daripada bau api neraka. Maksudnya bukan kata neraka aku tak nak, bau dia pun aku tak nak, ya Allah. Minta jauh sangat-sangat. Jadi ini antara perkara yang sangat penting lah untuk kita baca selalu. Okey, ataupun setiap kali kita wuduk. Dan bila kita wuduk, kita buat macam tu, memang kita akan lebih khusyuk dalam wuduk kita. Kita akan lebih konsentrate, akan lebih ingat akhirat. Sebab kita tengah pegang tu kan, kita tengah komo-komo, masukkan air dalam hidung. Semuanya ada kaitan dengan agama kita, ada kaitan dengan akhirat kita. Jadi bukan hanya semata-mata ritual membasuh semata-mata. Sebab kalau basuh semata-mata, dia tak ada rasa apa. Tapi bila kita berdoa, dia akan lebih rasa lagi. So, jangan tinggalkan doa-doa ni. Kemudiannya, antara sunnah juga sebenarnya, apabila kita komo-komo dan juga istinsyak ni, nombor 4 dan nombor 5 ni, adalah berlebihan. Walaupun saya sebut tadi, sedikit pun telah dikira sebagai berkomo-komo, sedikit pun dah dikira sebagai istinsyak sebenarnya. Masukkan air dalam hidung tu, masuk sikit keluar balik pun dah dikira sebagai istinsyak. Komo-komo tadi, masukkan sikit, ludah balik. Itu pun dah dikira sebagai komo-komo. Tapi, sunnahnya adalah berlebihan. Maknanya jangan sikit-sikit. Kalau boleh tu biar banyak. Dan komo-komo tu biar sampai ke anak tekak tu. Itu yang terbaik. Kalau hidung tu istinsyak, masuk tu biar sampai dekat yang pedih tu. Kita masuk macam tu kan. Baru keluarkan kata kiri. Okey. Jadi itu yang paling afdal. Kecuali macam kita sebut tadi lah, kecuali kalau berpuasa. Dan cara untuk komo-komo ni ada macam-macam cara sebenarnya. Ada ulama yang yang ajar dalam mazhab Syafi'i sendiri untuk
komo-komo dengan masukkan air dalam hidung tu dengan 3 kali kita ambil air tu, 3 kali tu, sekali, maknanya komo-komo dengan hidung tu sekali. Maknanya masukkan air untuk mulut, kemudian untuk hidung. Keluarkan dan keluarkan juga. Kemudian yang kali kedua, ambil lagi air untuk mulut dan juga untuk hidung. Lepas tu keluarkan. Lepas tu kali ketiga, ambil lagi air, masukkan dan keluarkan. Jadi maknanya air yang sama yang digunakan. Bukan air daripada mulut kita ludam masuk ke dalam hidung, na'udzubillah, takkanlah macam tu kan. Jadi kita cerita ni balance lah kan. Balance tu sebahagian kita dah masuk ke dalam mulut, sebahagian kita masuk ke dalam hidung. Macam tu je terus. Jadi dia jadi cepat lah kalau macam tu. Dan sebagai ulama mazhab Syafi'i mengatakan cara itu yang paling afdal. Kan? Ada juga cara yang dipanggil sebagai fasal, yang tadi itu dipanggil wasal. Fasal maknanya memisah-misahkan, maknanya komo-komo, lepas tu istisyak. Tiga, itu pun tak ada masalah. So ada yang dengan tiga kali ambil air, ada yang 6 kali ambil air, dan ada yang bahkan 2 kali saja ambil air. 2 kali ambil air tu maknanya dia komo-komo tu dia ambil air dari satu kali ambil tu, dia masukkan tu macam tu. Terus je. Tak ada ambil-ambilnya tu je. Dia ambil satu kaligus untuk 3 kali komo-komo. Kan? Masuk keluar. Tu 3 kali. Yang hidung pun macam tu juga. Dia ambil, dia sedut, embus, ambil lagi. Macam tu je. Dia tak ada ambil lagi sekali air dekat pipe tu ataupun dekat gayung ke apa kan. Cukup 2 kali je lah maknanya kalau macam ni. Kan? 2 kali pun ada, 3 pun ada, 6 pun ada. Hanya berapa kali ambil air tu berbeza-beza, tak ada masalah. Ulama memang berbeza-beza cara. Ada yang ambil air 6 kali tapi 1 kali komo-komo, 1 kali lagi ambil untuk hidung. 1 kali lagi komo-komo, 1 kali lagi ambil hidung. So dia 6 kali ambil air juga, tapi dia selang-selikan antara komo-komo dengan hidung. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Kan? Ke semua tadi tu boleh dapat pahala sunnah komo-komo dan juga masukkan air dalam hidung, istisyak. Cuma cara yang pertama sekali tadi tu adalah ini disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i sebagai yang afdal. Maknanya dia komo-komo dengan hidung tu sekali. Dia 3 kali ambil air. Okey. Selesai berkaitan dengan masukkan air dalam hidung, keluarkan air daripada hidung. Seterusnya mentakhlil janggut. Okey, sebelum cerita tentang mentakhlil janggut, kalau ikut stepnya adalah apabila kita habis semua buat yang tadi tu, kita akan berniat kan untuk basuh muka. Yang tadi ni semua sebelum daripada basuh muka. Kira dia macam pra kepada rukun. Yang tadi ni semua masih lagi sunnah. So bila kita masuk wuduk yang sebenar-benarnya bila kita basuh muka kan. So bila kita basuh muka, kita niatkan, waktu tu kita niat, dan niat kita dah sebut hari tu yang pentingnya adalah di dalam hati. Dalam hati itu yang sunnah. Dalam hati yang wajib. Tapi lafaz itu hukum dia sunnah. Lafaz hukum dia sunnah. Jadi jangan tinggalkan melafazkan niat. So sebutlah saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala ke, nawaitul wuduk alillahi ta'ala ke, dan sebagainya kan. Kita boleh sebut dalam bahasa apa pun sekalipun, tak ada masalah. Lafaz tak ada masalah dengan bahasa apa sekalipun. So itu juga adalah sunnah, melafazkan niat. Okey. Walaupun tak disebutkan di sini kan. Kita tambah sikit lah maknanya.
Tambah satu lagi adalah melafazkan niat. Okay, seterusnya. Sunnah-sunnah ketika basuh muka disebutkan sini mentakhlil janggut, yakni menggosok-gosok janggut dengan memasukkan jari-jari ke dalam janggut. Okey, ini masukkan ni. Jari dalam janggut. Bagi orang lelaki lah khususnya. Masukkan jari ni, masukkan dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Ini dipanggil sebagai takhlil. Dan takhlil ni maksudnya menyelati lah kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kan, menyelati. Dulu saya daripada mana perkataan menyelati? Rupanya dulu kata selat lah. Selat kan, air di antara dua tanah besar kan, itu namanya selat kan. Air laut dekat antara dua tanah besar dipanggil selat. Jadi menyelati, masukkan air di celah-celah kan? Masukkan air di celah-celah. So masukkan begitu. Dan sunnahnya dengan tangan kanan dan dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Macam yang saya buat ni. Ini dipanggil menyelati yang sunnah dalam mazhab Syafi'i. Okey. Ada hadis kat bawah tu. Hadis Nabi SAW, kana idza tawadda'a akhadha kaffan min al-ma'i fa adkhalahu tahta hanakih fa khallala lihyatah wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Nabi SAW bila berwuduk mengambil segenggam air, baginda masukkan tangan ke bawah dagu lalu menyilang-nyilang janggut baginda, dan baginda bersabda lagi, beginilah yang Tuhanku menyuruhku. Okey, jelas lah hadis tu. Kemudiannya apa lagi sebenarnya sunnah waktu basuh muka yang tak disebutkan di sini? Antaranya adalah sunnah basuh muka disunatkan daripada atas ke bawah. Kalau nak buat daripada bawah ke atas pun boleh, tapi sunnahnya daripada atas ke bawah, bukannya daripada bawah ke atas bila kita basuh tu. Dan memang itulah yang biasanya kita buat rasanya. Memang kita basuh muka daripada atas ke bawah kan biasanya. Jadi sunnahnya begitu. Daripada atas sampailah ke bawah. Dan sunnahnya menggunakan kedua tangan. Untuk basuh muka, sunnah menggunakan kedua tangan. Tadi kita sebut komo-komo dengan tangan kanan kan, masuk air dalam hidung tangan kanan. Tapi dengan untuk muka, sunnah menggunakan kedua belah tangan. Ambil dan basuh. Walaupun mungkin kita kata kita pakai sebelah tangan pun dah cukup untuk lap semua contohnya kan. Katalah memang cukup dengan sebelah tangan, tapi tetap sunnah untuk kita guna dua-dua tangan kita. Okey. Selain daripada itu adalah sunnah juga untuk kita memastikan air tu sampai dekat ujung-ujung mata ni kat sini. Yang hari tu ada yang tanya pasal kalau ada tarik mata apa semua kan, itu ada soalan. So memang sunnahnya untuk kita basuh tu kan, kita dah basuh dengan dua-dua tangan kan, daripada atas sampai bawah kan, sampai bawah. Lepas tu kita make sure kata air tu sampai dekat sini kan. Ujung-ujung mata ni tetap disunnahkan juga untuk kita pastikan air sampai. Dan disunatkan juga sebenarnya bila kita basuh muka tu, kita basuh tu biar lebih-lebih tak apa, biar kena kat telinga sikit tak apa. Biar lebih. Jangan ngam-ngam aja dekat sisi telinga kita tu kan, ngam-ngam dekat situ. Elok lebihkan. Tak ada masalah. Bahkan sunnah untuk lebihkan, memang ini dipanggil sebagai italatul ghurrah. Membesarkan, memanjangkan kesan cahaya di hari kiamat nanti. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah ada sebut, Sayyidina Abu Hurairah ni bila dia berwuduk, Sayyidina Abu Hurairah memang dia suka untuk lebih-lebihkan anggota wuduk dia. Sebab dia kata, sebab dalam hadis Nabi SAW sebut kan, hari umat aku akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti bercahaya kesan daripada wuduk. Jadi kesan daripada wuduk tu dia nak lebihkan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah bila dia berwuduk, memang dia wuduk tu lebih daripada yang had, yang kita panggil apa, rukun tu kan, yang wajib tu, dia akan lebihkan. So bila kita wuduk memang elok untuk kita lebihkan. Satu lagi faktornya adalah supaya mengelakkan was-was.
Lagi-lagi orang yang ada was-was. Kadang-kadang bila dia dah basuh tangan, dah sapu kepala, kadang-kadang dia macam terfikir, ni tadi tepi telinga ni kena ke tak air dia tiba-tiba datang was-was. Ni kena ke tak tadi ni? Tak kena kot. Sudah, dia ulang balik wuduk dia. Dia start balik daripada mula. Sebab hanya semata-mata kat sini ni dia risau tak kena. Jadi oleh kerana tu bila kita berwuduk, kita jangan buat ngam-ngam. Biar kita buat lebih. Bila dah sampai kat telinga, takkanlah kat sini tak kena lagi. Kan? Jadi was-was tu tak ada dah. Sapu sampai ke sini gitu. Jadi bila kita sapu sampai ke sini, dah confirm dah ni telinga pun kena, bukan kata ni kan tangan saya ni kena kat telinga. Jadi telinga pun kena, takkanlah dekat tepi ni tak kena. Jadi maknanya semua sekali dah kena dah. So itu memang sunnah. Biar sampai ke telinga bila kita berwuduk tu, bila kita basuh muka tu. Okey. Dan satu lagi sunnah adalah berkaitan dengan muka ni juga, adalah menggosok maknanya dengan tangan kita ni. Okey, ada kat poin nombor 12 sebenarnya. Poin nombor 12 nanti mentadlik, menggosok-gosok anggota wuduk ketika membasuhnya. Ini perbuatan Nabi SAW. Jadi dekat nombor 12 tu sebenarnya dah digabungkan kepada semua anggota wuduk kita. Maksudnya semua anggota wuduk kita ni memang disunatkan untuk gosok. Tapi dah lalang sebut pasal muka ni, saya sebut pasal gosok tu sebab waktu muka ni boleh je kita tak gosok muka kita. Contohnya kita letak je muka kita bawah air. Kan? Ataupun kita rendamkan muka kita dalam air. Muka kita rendamkan dalam air, kita keluarkan balik. Dah dikira dah wuduk kita tu. Memang dah kena lah semua kan. Kalau dah masukkan kepala dalam air, confirm lah kena. Semua muka kita ni keseluruhannya dah kena. Tapi sunnah tetap untuk kita gosokkan. Tetap kita disunatkan untuk gosok muka kita. Walaupun kita dah rendam dalam air muka kita ni. Okey, seterusnya. Nombor 7. Menyapu keseluruhan kepala dengan air. Okey, dekat sini ni kalau kita tengok macam dah terlebih sikit, dah terlajak sikit bab basuh tangan kan. Basuh tangan tak disebutkan. Sebenarnya ada basuh tangan, tapi bila bab mulakan dengan kanan dengan kiri tu je. Sebenarnya sebelum daripada kita cerita pasal kepala, pasal tangan tu sendiri pun ada beberapa sunnahnya. Antara sunnah tentang membasuh tangan adalah tangan tu kita mula daripada ni apa dipanggil ni, mula daripada tapak tangan mula daripada bahagian ni dulu, jari kita sampai ke siku. Itu sunnah. Kalau nak mula daripada siku dulu ke bawah pun boleh, bukan tak boleh. Tapi sunnahnya mula daripada sini ke sini, bukannya sini ke sini. Sebab apa sunnahnya begitu? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan tentang Allah Ta'ala nyatakan tentang orang yang berwuduk ni. Allah Ta'ala suruh famsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kamu sampailah ke siku. Jadi maknanya sampai ke siku, itu sunnahnya. Kalau kita tak sapu begitu pun tak ada masalah. Kalau kita nak mulakan daripada siku pun tak ada masalah, kan? Dan sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i, contohnya Imam Ar-Ramli, walaupun pandangan ni kita tak pakai kat Malaysia ni, pandangan ni cuma saya sebut je lah, ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah kalau kita jiru sendiri air, maka kita daripada tangan sampai ke siku. Tapi kalau orang lain yang jiruskan untuk air untuk kita, maka kita mulakan daripada siku ke tangan. Itu sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata gitu. Tapi pandangan yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk basuh tangan ni bermula daripada tangan sampai ke siku. Tak kisahlah kita basuh sendiri ke, orang lain basuhkan ke, tak ada masalah. Okey. Ada soalan? Bagus. Saya tertinggal tadi sebenarnya kan. Waktu cerita pasal basuh muka tu, saya dah tertinggal doa. Kan? Saya tu tertinggal doa waktu basuh muka. Sebab kita katakan setiap anggota kita tu biar kita berdoa,
Setiap kali kita basuh anggota kita tu, biar kita berdoa. So doa waktu basuh muka apa dia? Doa tu basuh muka, apa-apa doa pun boleh, macam kita sebut tadi kan, apa-apa pun boleh, kita fikirkan apa-apa je lah. Budak-budak muda mungkin dia fikirkan tentang jerawat kan, minta Allah Ta'ala clearkan muka dia daripada jerawat. Contohlah kalau ada anak muda yang dia komplain, apa jerawat banyak lah kat muka, contoh kan, ajar dia, okay, kau wuduk nanti, waktu basuh muka jangan lupa doa. Ya Allah, bersihkanlah muka aku daripada jerawat. Boleh, tak ada masalah. Dan ataupun apa-apalah, kita nak doa, ya Allah lambatkanlah kulit muka ku ni berkedut, contohnya. Boleh, tak ada masalah. Tapi ada satu lagi doa yang lebih penting daripada semua tu sebenarnya, yang jauh lagi penting daripada semua yang kita sebutkan tadi ataupun yang kita fikir-fikirkan tadi, iaitu apa dia? Ya Allah, putihkan mukaku pada hari engkau putihkan muka kekasihmu. Jangan kau gelapkan mukaku pada hari engkau gelapkan muka musuh-musuhmu. Ya Allah, putihkan mukaku pada hari engkau putihkan muka kekasih-kekasihmu. Jangan engkau gelapkan mukaku pada hari engkau gelapkan muka musuh-musuhmu. Dalam bahasa Arab disebut Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daik. Itu dalam bahasa Arab. Jadi kita sebutlah doa-doa ni bahasa Melayu pun tak apa, sebab dia bukan dalam solat. So boleh je kita sebut Melayu pun. Ya Allah, putihkan muka aku pada hari engkau putihkan muka kekasih engkau. Hari kiamat lah. Dekat pada mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan putihkan muka kekasih Allah. Allah gelapkan muka musuh-musuh Allah. Jadi waktu itulah kita, yang tu lagi yang kita perlukan sebenarnya. Berbanding dengan cantik di dunia, cantik di dunia ni sekejap aja. Dia sementara. Mati, habislah. Muka kita ni kita tak pakai dah. Dekat dunia ni. Sekejap sangat. Masa tu berlalu sekejap je. Berapa tahun sangat kita duduk kat dunia ni, yang muka kita ni kita gunakan. Yang orang tengok muka kita. Kan? Michael Jackson tukar muka dia. Operate, lah kali meninggal. Habis dah. Kan? Maknanya dah tak ada apa dah lah. Muka tu dah tak pakai dah lah. Dah meninggal lah. Dia operate, tukar ni kan. Akhirnya habis. Dan macam tu jugalah dengan manusia-manusia lain lah. Pada hari ni, yang hari ni ramai orang buat hidung lah, buat pipi lah, buat dagu lah, buat apalah, semua nak buat. Mata lah, kening lah, semua nak operate. Jadi dia lupa yang sebenar-benarnya benda tu sekejap je, sementara sangat benda tu. Allah, berapa lama sangat kau boleh pakai benda tu? Lah kali habis je. Macam tu je. Jadi yang lagi penting, bila kita basuh muka, kita ingat akhirat. Basuh muka tu bayangkan, ya Allah, hari kiamat nanti Allah kau putihkanlah muka aku. Sebab itu tanda orang yang baik kan. Dalam Quran sebut, dalam Quran Allah Ta'ala sendiri sebut yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang akan putihlah muka-muka dan gelaplah muka-muka yang lain. Hanya ada muka yang Allah jadikan putih, Allah jadikan gelap muka-muka yang lain. Yang tu yang kita kalau baca ayat tu, terus kita, ya Allah, hari kiamat nanti, ya Allah, kau putihkanlah muka aku nanti. Itu kan yang jauh lebih penting sebenarnya. Handsome kat akhirat, cantik dekat akhirat jauh lebih penting daripada dekat dunia ni. Dunia ni terlampau sekejap. Jadi rugilah. Okay. Itu doa tu basuh muka. Balik semula kepada tangan tadi. Tangan tadi macam muka juga tadi kita sebut disunatkan untuk dilebihkan tu kan. Sama juga dengan tangan juga disunatkan untuk dilebihkan basuhan. So basuh biar lebih. So kalau tangan tu, kalau kita basuh tu lebih, maknanya ni ada dekat nombor 14. Dekat nombor 14. Okay. Minta maaf memang nampak macam kelang kabut atas bawah, tapi sebab saya sebut ni ikut susunan perbuatan kita. Kan, waktu wuduk tu sendiri. So ikut perbuatan kita. Supaya kita lebih nampak. Jadi bila kita wuduk tu, kita lebih ingat sebab kita ikut step perbuatan kita dalam wuduk tu. Kita ikut flow tu. Walaupun kalau dalam kitab nampak macam terbalik. Kitab sebenarnya dia tak terbalik. Sebenarnya kitab, bila dia sebutkan tentang melebihkan pada membasuh anggota tu, sebab dia umumkan semua sekali. Jadi
Cuma saya sebutkan setiap satu tu supaya kita ingat. Okay, jadi lebihkan pada anggota tangan, contohnya, hanya kalau tangan, kita lebihkan sampai sikit kena dekat kita punya lengan lah. Atau siku saya kat sini, lebihkan sikit. Basuh tu biar lebih. Jangan ngam-ngam je kat siku. Jangan ngam-ngam kat siku, stop. Biar lebihkan sikit. Bila basuh. Lebihkan sikit bila basuh. Okay. Dia punya sebab sama macam tadi. Satu, sebab kesan dia di akhirat nanti, yang kita nak. Dan satu lagi adalah kerana was-was tadi tu. Untuk mengelakkan was-was. Untuk mengelakkan was-was, kita lebihkan siap-siap. Tak payah nak ngam-ngam aja, takut nanti kan kita mulalah rasa macam kena ke tak dan sebagainya. Dan sunnah juga antaranya adalah yang tadi juga, iaitu menggosok, gosok-gosok anggota wuduk. Sunnah mendahulukan yang kanan, nombor 11, nombor 12, nombor 13, nombor 10 pun sama juga, 3 kali. Itu semua sunnah yang standard lah kan. 3 kali gosok tangan kita. Jangan sekadar lalukan air dekat tangan kita ni daripada bawah pipe contohnya kan. Walaupun lalu semua, tapi sunnahnya gosok. Dan antara sunnahnya juga adalah kalau kita pakai cincin, banyak yang pakai cincin, sewaktu kita basuh tangan kita ketika wuduk, disunatkan untuk kita memusingkan, menggerak-gerakkan cincin kita. Walaupun katakanlah kita memang dah tahu air memang dah kena, contohlah. Katalah kita tak pusingkan pun air kena sebab cincin kita mungkin longgar. Kan? So air memang kena, tapi tetap disunatkan untuk kita gosokkan cincin tu. Kalau kita tahu yang memang cincin kita ketat dan memang kalau tak gerakkan, tak pusing-pusingkan, air memang tak boleh masuk, dan waktu tu wajiblah kita gerakkan, wajiblah kita pusingkan cincin tu. Itu jadi wajib sebab air memang tak masuk. Kalau air memang masuk, so sunnah untuk kita gerakkan. So antara dua je lah hukum dia, sama ada jadi wajib ataupun jadi sunnah. Wajib kalau memang itu dia cara untuk bagi air lalu dekat bawah cincin tu. Sunnah kalau memang air dah lalu, tapi tetap disunatkan untuk kita gerakkan. Jadi antara sebabnya juga adalah pertama mengikut Nabi SAW. Nabi biasa menggerakkan cincin kan waktu baginda berwuduk. Yang keduanya adalah mengelakkan was-was sekali lagi. Kadang-kadang kalau tak gerakkan macam tu, nanti tengah-tengah solat syaitan kacau. Dia bisik ke kita, engkau tadi wuduk ni bawah cincin kau tu kena ke air? Nanti kan dia datang was-was. So untuk mengelakkan benda tu, maka tak kira lah walaupun kita tahu kata air dah kena dah, tetap kita disunatkan untuk menggerak-gerakkan cincin kita. Seterusnya antara sunnah, yang ni tak disebutkan dalam kitab, iaitu muwalah, kan? Bersambung-sambung tadi antara muka dengan tangan tadi tu, jangan tangguh-tangguh lama-lama. Muwalat tu sunnah, dia tak wajib tapi sunnah. Bukan antara muka dengan tangan je, sebenarnya setiap rukun wuduk tu janganlah kita tangguh-tangguhkan sampai kering anggota yang sebelumnya. Hari tu kita dah pernah sebut pun benda ni sebab ada soalan kan. Jadi contoh dia kata, soalan kita wuduk dekat sinki, kaki kita nak basuh dekat toilet, kan? Sebab toilet mungkin waktu tu ada orang contohnya, so kita wuduk dekat sinki dapur. So bila kita dah wuduk dekat sink tu, lepas tu kita pun masuk toilet untuk basuh kaki. Jadi boleh ke tidak? Jawapannya kita kata boleh. Kalau sampai dah kering anggota sebelumnya pun boleh. Tapi sunnahnya adalah jangan tunggu sampai anggota sebelumnya kering. Maknanya kalau kaki tu anggota sebelum dia kepala lah. Kalau tadi ni kita bincang bab tangan, maknanya anggota sebelum tangan adalah muka lah. So sebelum muka tu kering, basuhlah tangan. Itu maksud bersambung-sambung. Kalau muka dah kering baru nak basuh tangan, maknanya tak bersambung lah tu. Jadi kalau tak bersambung,
Bukanlah haram, tidak. Masih lagi sah wuduk kita, tapi tak dapatlah pahala mualat tu. Pahala bersambung tu kita tak dapat. Dia panggil mualah kan, ataupun mualat. So pahala yang itu yang kita tak dapat. Pahala bersambung-sambung antara satu anggota dengan anggota yang lain. Antara sunnah juga apabila kita membasuh tangan, nombor 8, mentakhlil jari-jari kaki dan tangan. Mencuci dengan mencelah-celahkan jari di jari tangan dan kaki. Hadis nombor 42 diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Mustawrid. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirih. Aku telah melihat Nabi SAW ketika berwudu mentakhlilkan jari-jari kaki baginda dengan jari kecil baginda, maknanya jari apa dipanggil kelingking, dengan jari kelingking baginda. Okey. Ini kalau kaki, tak apa, kita cerita pasal tangan dulu. So tangan sunnahnya adalah dengan masukkan ni je, dua-dua tangan ni sekaligus, ataupun begini pun boleh. Sama ada begini ataupun begini. Bukanlah maknanya mesti satu, rajin dah pula kan. Terlebih rajin pula. Kalau kaki tak apalah satu-satu, sebab kaki kita memang dengan tangan dia tak sekali. Kalau tangan kita buat macam ni sudahlah, ataupun begini. Dah cukup dah. Ini dipanggil sebagai takhlil juga macam tadi kita sebut takhlil janggut, dan juga ni takhlil kaki dan tangan. Nombor 6 dengan nombor 8 tu sama, dua-dua menggunakan perkataan takhlil. Kalau dalam bahasa Arab, meletakkan tangan macam ni dia panggil tashbik. Tashbik. So ini juga sunnah untuk kita buat ketika wuduk. Okay. Saya ada ternampak dekat dalam video mana ada seorang ustaz tu, dia kata makruh duduk macam ni. Dia kata makruh duduk macam ni. Dalam fiqh sebenarnya kalau kita baca betul-betul, dia tak makruh duduk macam ni. Makruh duduk macam ni kalau tengah tunggu waktu solat ataupun tengah solat. Kalau tengah solat buat macam ni makruh. Ataupun tengah tunggu waktu solat, duduk sambil tunggu solat buat macam ni. Yang ni makruh. Tapi kalau waktu lain dia tak jadi makruh buat macam ni. Jadi jangan kita umumkan pula, sebab saya dengar ustaz tu cakap bila-bila masa pun jadi makruh bila buat macam ni. Tidak. Dia makruh tu hanya ketika tunggu waktu solat. Ni memang dalam fiqh secara jelas sebut itu, ketika tunggu solat. Okey. Doa waktu basuh tangan. Okey, doa waktu basuh tangan ni agak jelas sebenarnya kan. Sebab bila kita basuh tangan kita, apa lagi yang kita nak kan, selain daripada kita memerlukan supaya ke akhirat nanti tangan kanan kita inilah yang pegang kitab hitungan amalan kita. So kita minta, ya Allah, berilah aku kitab amalan aku dengan tangan kanan aku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah, dengan perkiraan yang mudah kan. Maknanya nanti kitab hitungan amalan tu kan, kitab hitungan amalan ni banyak macam-macam. Jadi kita pun, tapi amalan kita ni kan walaupun banyak, mungkin banyak lah, tapi banyak ni macam-macam lagi. Dia ada riak, dia ada ujub, dia ada takabur, dia ada hasad, dia ada apa-apalah benda-benda yang mungkin akan merosakkan amalan kan. So kita minta sangat-sangat, ya Allah, bagilah kitab hitungan amalan aku ni dengan tangan kanan aku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dalam bahasa Arab disebutkan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Okey, seterusnya tu basuh tangan kanan. Basuh tangan kiri, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada engkau berikan kitab hitungan amalan aku tu dengan tangan kiri aku, ataupun dari arah belakang aku. Ataupun bahasa kita sendirilah, ya Allah, janganlah
kau bagi kita aku dengan tangan kiri aku ataupun dari arah belakang. Sebab dalam Quran sebut ada orang yang baik kan, Allah Ta'ala bagi dengan tangan kanan. Orang yang jahat Allah akan bagi dengan tangan kiri ataupun dari arah belakang. So itu antara doa kita yang sangat-sangat penting lah. Sebenarnya kan bila kita gosok tangan kita kan daripada atas sampai ke, daripada tangan sampailah ke sampai ke siku kita, memang kita akan lebih rasa tau bila kita doa macam tu. Kita tengok tangan kita kan, bila kita basuh tangan kita tu waktu wuduk kan, tengok tangan ni, Allah bagilah kita hitungan amalan aku dengan tangan kanan aku, janganlah kau bagi aku dengan tangan kiri aku. Dia memang kita tengah pegang tangan tu, kita boleh bayang kan, kita macam terbayang-bayang nanti dekat akhirat nanti macam mana lah kan. Dan sebab benda ni bukan boleh plan, bukan boleh kita yang set nanti dekat akhirat nanti, okay, aku nak ambil dengan tangan kanan. Dia kan boleh begitu. Kalau macam kita kat dunia ni, kita boleh fikirkan kita nak buat apa. Kita boleh macam, okey, bagi dengan tangan kanan, okey, ambil dengan tangan kanan, kan? Itu senang kat dunia ni sebab memang kita dengan kepala kita ni kita boleh fikir, okey, nak guna tangan kanan untuk buat apa-apa. Tapi dekat akhirat nanti tak. Kat akhirat nanti bila Allah Ta'ala bagi dengan kitab hitungan tu dengan tangan kiri, tangan kiri kita yang memang akan ambil. Na'udzubillah. Jadi kita bila basuh tangan tu, tengok betul-betul tangan kita tu. Doa betul-betul. Jadi memang wuduk kita akan jadi khusyuk bila kita berdoa macam tu. Doa boleh tak keluarkan suara tu? Boleh tak keluarkan suara tetapi doa dalam hati. Okey. Doa ni sebenarnya konsep doa adalah disebutkan kat lidah, bukan hanya semata-mata dalam hati. Okey. Cumanya macam kita sebut hari itulah, kalau kita ambil wuduk tu dekat dalam toilet kan, tepi toilet bowl tu, tak payahlah kita sebut nama Allah Ta'ala kan. Jadi makruh untuk sebut nama Allah Ta'ala. Jadi caranya adalah kalau macam tu dalam hati je lah. Tapi kalau kita boleh wuduk tu di tempat yang berasingan daripada toilet tu, dan itulah yang terbaik sebab kita boleh lafazkan. Dan memang yang terbaiknya adalah lafazkan. Doa ni sebenarnya yang betul-betul dikira adalah bila dilafazkan. Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati kita. Tapi Allah Ta'ala nak kita ni berusaha, nak tunjukkan kita punya betul-betul minta pada Allah Ta'ala, biar merayu, biar sebut dekat mulut, bukan hanya dalam hati saja. Perbuatan lidah kita ni kan dia usaha sebenarnya, kita usaha untuk minta, bukan hanya dalam hati. Walaupun Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati. Macam kita lah, kadang-kadang kan anak kita tu, kita tahu dia nak apa, tapi kita sengaja nak tunggu dia minta. Suruh dia minta juga. Kita tak nak dia sekadar macam tak apa, mak tahu apa dia nak. Kita macam tu. Walaupun kita tahu apa dia nak, dan kita tunggu dia cakap. Sebenarnya kita sebagai makhluk lagilah. Ini anak dengan mak sama-sama manusia. Kita tak ada apa pun. Tapi ni kita sebagai makhluk pada Allah Ta'ala. Lepas tu kita tak nak sebut kat lidah kita. Kita tak nak gerakkan pun lidah kita tu untuk meminta. Kenapa keras sangat lidah kita daripada meminta? Sebab sebut kat lidah. Sebut satu. Melainkan macam kita sebut tadi lah. Dalam toilet tu tak boleh nak sebut. Adabnya tu lain lah. Jadi cuba ikhtiarkan supaya kita boleh juga nak sebut. Maknanya usahakan supaya toilet kita tu macam kita sebut hari tu, buat partition. Usahakan biar toilet kita ni ada partition supaya kita boleh berwuduk dan mandi dalam keadaan kita boleh juga berzikir. Kita sebut hari tu kan, buat partition, buat langsir contohnya kan, antara tempat buang air dan juga tempat wuduk. Jadi kalau kita boleh usahakan tu, itulah yang terbaik sekali. Langsir pun sekarang ni DIY je pun. Beli online je kat Lazada. Dia pasang sendiri je. Semua senang. Jadi pasang langsir tu supaya kita boleh berwuduk dan mandi tu boleh dalam keadaan berzikir. Dalam toilet boleh tak ganti ya Allah dengan ya Tuhanku? Dia saya cakap lafaz yang makruh dalam toilet ni adalah lafaz-lafaz yang dimuliakan.
yang dimuliakan. Maknanya sama ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, Muhammad, kan? Dan termasuk walaupun diterjemahkan. Jadi ya Tuhanku ni dalam bahasa Arab ya Rabbi kan. Ya Rabbi. Jadi dia termasuk juga antara perkataan-perkataan yang kita muliakan. Macam juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Contohnya kita terjemahkan wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Contohnya kan kita terjemah bahasa Melayu. Pun dimakruhkan untuk kita sebut dalam toilet. Jadi sebab ialah toilet kan tempat yang sepatutnya kita elakkan daripada kita nak sebut perkara-perkara yang dimuliakan. Okey, jadi jelas kot kat situ insya-Allah. So sapu apa tadi? Sapu muka, basuh muka, basuh tangan, kemudiannya basuh kepala lah kan. Okey, sapu kepala yang sunnahnya nombor 7 tu sapu keseluruhan kepala dengan air. Okey. So maknanya sunnahnya adalah disapukan ke semua. Tengok hadis kat bawah tu. Sayyidina Abdullah bin Zaid punya hadis juga tadi sebenarnya dia sambung lagi. Rasulullah menyapukan kepala baginda wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nabi SAW meletakkan kedua tangan baginda di atas kepala baginda dan baginda sapu daripada depan sampai ke belakang sampai ke tengkuk baginda dan baginda tolak balik semula ke depan. Kembalikan semula ke depan. Dan itu dikira sebagai satu kali. Tolak balik ke depan tu bukan kira dua. Bukan kira dah jadi nombor dua. Dia masih lagi satu. Okay. Maknanya ke belakang dan ke depan satu. Belakang ke depan baru nombor dua. Ke belakang ke depan baru jadi tiga. Sunnah 3 kali kan. So sapu tu. Dan sapu daripada depan ke belakang ni sunnah. Kecuali kalau orang tu botak. Kalau botak terus memang tak ada rambut langsung dan tak ada adalah sunnah nak kedepankan balik tu. Sebab tujuan kita ke belakangkan dan ke depan tu supaya lebih rata rambut kita kena. Jadi kalau rambut tak ada langsung, so tolak sajalah daripada depan ke belakang. Selesai. Satu kali. Buat lagi sekali. 2 dan 3. Kalau rambut banyak, dan itu yang disunatkan untuk depan, belakang. Belakang ke depan. Belakang ke depan dan belakang ke depan. Okey. Okey. So, sapu tu dengan ditemukan antara jari-jari ni lah jari-jari. Bila ditemukan tu maknanya sebab biar kenalah semua kan. Kalau ditemukan tu. Kalau Jenny kan, Jenny pun sah juga kan. Tapi kita cerita sekarang ni yang sunnah kan. Yang afdal. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Yang sapu sikit pun dah dikira dah kan. Tapi ini kita nak yang paling afdal. Kemudiannya doa. Doa bila basuh kepala adalah ya Allah, limpahkan aku dengan rahmat-Mu dan Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan padamu keberkatanmu, wa azillini tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zilluk, dan lindungkan aku di bawah lindungan arasmu pada hari yang tiada lindungan melainkan lindunganmu. Maknanya sebenarnya ceritanya doa yang ada kaitan dengan kepala kita yang paling utama sekali dekat dunia ni, kita nak dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah, kasih sayang dan keberkatan daripada Allah. So bila kita sapu kepala kita tu kan sampai ke belakang tu, kita doa je lah, ya Allah bagilah aku rahmat, keberkatan Kau,
Dan yang paling penting dekat akhirat tu, ya Allah, lindungkanlah aku pada hari yang tiada perlindungan melainkan perlindungan Engkau. Dekat pada mahsyar, waktu matahari kadar sejengkal. Dan waktu tu memang kita sangat-sangat berharap dengan perlindungan daripada Allah. So, waktu kita pegang kepala kita ni, itulah yang kita minta sebenarnya. Minta perlindungan di padang mahsyar nanti. Minta perlindungan pada padang mahsyar. Okay. Soalan, untuk wanita rambut panjang, macam mana raikan sunnah ni? Dia untuk wanita, bukan maknanya rambut tu sampai kena sapu, sampai ke bawah-bawah, sampai ke belakang pula. Contohnya rambut tu sampai nak bawa ke depan. Kan? Kita kan sebut sampai ke belakang tu kan. Ambil sampai gitu sekali. Tidak. Okay. Dia sama juga sebenarnya. Sama juga. Tolak ke belakang juga. Cuma nak tolak ke depan tu bukan maknanya rambut sampai kena tutup muka pula lepas tu. Dia sekadarnya saja. Sebab itu kita panggil sapu, dia bukan basuh. Basuh kan lain. Basuh bagi air betul-betul mengalir kat dalam tu. Dia sapu. Lalu macam tu je. Bukan macam kan? Bukan sampai tolak tu pula, tolak balik rambut tu kena tolak sampai ke depan tu, tak. Okay. Sapu saja, sekadarnya saja, lalukan saja tangan kita ni, lalu gitu je. Kan? Macam tu je. Gitu je. Tak payah macam tu. Kalau macam tu memang rambut akan ternaik sekali. Kan? Dia sapu ni sekadar kenakan lembapan, kita panggil. Kan? Dia kenakan lembapan tu sahaja. Jadi sama saja orang lelaki dengan orang perempuan pun dia sama juga. Dia sunnah juga untuk tolak balik ke depan tu. Kan? Dan bila kita sapu tu tolak balik ke depan tu memang air tu lebih banyak lah kena. Macam kita sebut tadi lah, tapi bukan maknanya kena tarik rambut tu ke depan. Okey, dan kita disebut juga hari tu waktu kita basuh muka ni, sapu kepala ni, yang kita sebut tentang rukun kan. Kita boleh sapu rambut kita yang dekat bahagian mana sekalipun, bukan mesti bahagian depan kan. Kalau yang kita kata rukun tu yang sedikit je kita kena sapu kan, kita disebut hari tu kan. So kita boleh je sapu kat luar tepi, kat sini semua boleh, belakang boleh, tapi dia jangan lebih daripada bawah, daripada tengkuk. So maknanya kalau rambut tu turun, contohnya rambut tu turun ke depan, kita tak boleh sapu yang itu. Yang tu tak dikira. Kan? Dia mesti yang dalam sempadan sampai dekat tengkuk kita je. Rambut kita panjang, kalau kita sapu dekat rambut yang belah yang turun daripada belakang ni, yang tu tak dikira. Contohlah kata kita kat luar ada pakai tudung contohnya, lepas tu pakai serkup, tapi rambut ada terkeluar bawah daripada tengkuk kan. So kita malas nak jadikan rambut tudung kita basah contohnya, so kita sapu yang dekat luar tu, yang tu tak boleh kan. Itu tak dikira. Okey, sapu cuping telinga. Sapu cuping telinga ni dalam mazhab Syafi'i, okey, kat sini kita sebut kita tengok hadis yang kat bawah tu. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW menyapu kepala baginda dan kedua telinga baginda, luar dan dalam. Dan berkata Abdullah bin Zaid, aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu lalu mengambil air untuk mencuci telinga lain daripada air yang menyapu kepala. Okay. So dalam mazhab Syafi'i, sapu telinga dengan kepala dua perbuatan yang berbeza. Kan? Dua perbuatan yang berbeza. Sebahagian daripada para ulama mazhab yang lain mengatakan telinga dengan kepala dia sekali. Jadi mereka bila basuh kepala tadi, sapu kepala tu, mereka akan basuh telinga terus. Ini kadang-kadang kita nampak. Kalau kita pergi luar negara, kadang-kadang kita nampak orang yang basuh ataupun bila berwuduk basuh kepala tu sekali dengan telinga. Kan? Dia sekali dengan telinga dia buat. Sebab mereka ambil hadis tu Nabi SAW sapu kepala dengan telinga. Tapi kita ambil yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid tu. Beliau kata Nabi SAW bila basuh kepala, basuh telinga, sapu kepala, basuh telinga menggunakan air yang berbeza. Maksudnya dah selesai kepala, barulah telinga.
So sapu telinga ni pula caranya apa dia? Menggosok dalam telinga terlebih dahulu dengan jari telunjuk, kan? Dengan jari telunjuk kita yang belah dalam dan jari yang jari ibu jari dengan untuk yang di sebelah luar ataupun cuping ni kan, yang ke sebelah luar. Kemudiannya satu lagi adalah begini. Okey. So dan dibuat kanan dan kiri itu sekaligus. Kanan dan kiri itu sekali. Maknanya beginilah. Tadi saya tunjuk tu sebab saya nak pusing je ni. Kalau kita buat betul-betul, kita akan buat dengan dalam, kemudiannya luar, kemudiannya begini. Kan? Itu sunnah. So yang kita basahkan tangan kita ni keseluruhannya sekali lah bila kita basuh. Nak basuh telinga tu, sunnahnya begitu. Ini hadis yang berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Dan satu lagi berkaitan dengan sapu tengkuk. Sebelum kita cerita pasal kaki, adalah pasal sapu tengkuk. Dan sapu tengkuk ni sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, kita ada dua orang imam besar yang membentuk sebenarnya mazhab Syafi'i dengan begitu cantik, menyusun dengan begitu cantik. Seorang nama dia Imam An-Nawawi dan seorang lagi nama dia Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Dalam bab sapu kepala lepas sapu kepala, sapu tengkuk ni. Waktu sapu tengkuk ni, yang ni memang mereka berdua ni ada perbezaan pandangan. Imam Ar-Rafi'i dia bersetuju dengan Imam Al-Ghazali sebelum daripada mereka yang mengatakan sapu tengkuk ni sunnah. Manakala Imam An-Nawawi memilih pandangan yang mengatakan sapu tengkuk ini bukan sunnah. Tidak sunnah untuk sapu tengkuk selepas daripada basuh kepala, lepas daripada sapu kepala. So, tu sebablah kalau kita tengok, memang cara ustaz-ustaz kita ajar, ustazah kita ajar pun kadang-kadang berbeza. Ada yang ajar untuk sapu tengkuk, ada yang ajar tak payah sapu tengkuk. Kalau kita perasan kan macam tu. Kadang macam ada dulu-dulu mungkin kita belajar sapu tengkuk. Lepas tu kita belajar tak ada pula sebut sapu tengkuk. Contohnya. So benda tu tak pelik sebab dua-dua tu ada dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Dua-dua tu ada dalam mazhab Syafi'i. Siapa nak sapu tengkuk silakan, siapa tak nak pun silakan. Terpulang. Sapu pun tak rugi pun sebenarnya. Ngalah sekejap je pun sapu. Begitu je. Bersih pun tengkuk kita asyik sapu dengan air, kita lap dengan air. So elok kalau kita boleh sapu. Dan doa waktu tu. Okey, doa apa dia? Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan tengkukku daripada api neraka. Itu memang sebabnya dalam bahasa Arab, bebaskan tengkuk ni maksudnya bebaskan dirilah. Sebab kalau dalam bahasa Arab disebutkan merdekakan hamba ni, disebutkan memerdekakan tengkuk seorang hamba. Kan? Maksud tengkuk tu semua sekali lah, takkan merdeka tengkuk dia je. Kan? Kata aku merdekakan tengkuk engkau je, tangan kau tak merdeka lagi. Tak mungkin lah. Maksud tengkuk tu sebab tengkuk ni dah tempat yang dipegang, yang mana kalau dah pegang tengkuk tu maknanya dah menguasai keseluruhan anggota yang ada. Macam kita sebutkan kalau binatang dan sebagainya contohnya kan, kalau kita pegang kat tengkuk dia tu maknanya kita dah kontrol dia, kita dah menguasai dia. So itu perumpamaan dalam bahasa Arab. Jadi sebablah disebutkan tengkuk tu. Dan sunnah sapu tengkuk ni memang adalah mengikut sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Nak sapu 3 kali juga ke? Ya, sapu 3 kali juga. Kalau tekap saja boleh ke ustaz? Kalau ada masalah telinga berair, doktor suruh jangan kena air. Ya, kalau doktor pesan maka ikut pasaran doktor. Lagi-lagi kita dah sebut dalam mazhab Syafi'i tadi, sapu telinga ni sunnah, dia bukan wajib. Jadi lebih-lebih lagi lah supaya kita ikut pesanan doktor tu.
Sedangkan yang wajib pun, kita kalau doktor pesan lain, kita kena ikut cakap doktor. Kan? Ya, apatah lagi yang sunnah. Cuma yang wajib kita kena ganti dengan tayamum. Yang sunnah tak payah ganti dengan tayamum. So ikut pesan doktor. Doktor kata jangan buat begini, kita buat. Mana yang boleh sajalah. Apa yang sekadar yang dibenarkan, ikut perubatan. Itu dah memadai sebenarnya. Okey, seterusnya kat sini kita dah sebut dah semua nombor 10, nombor 11, nombor 12, nombor 13, nombor 14, nombor 15 menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni sebenarnya minggu lepas patutnya kita sebut waktu kita cerita tentang sunnah. Sebelum berwuduk sebenarnya kita dah siap-siap menghadap kiblat. Kan, itu yang paling bagus. Bila kita ada pilihan untuk menghadap kiblat ataupun tidak, maka kita menghadap kiblat lah waktu kita berwuduk. Kan? Kalau ada pilihan, contohnya dekat toilet masjid, dekat tempat wuduk masjid. Tempat wuduk masjid ni kan ada banyak, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi carilah yang menghadap kiblat. Itu sunnah. Bahkan sunnah sebenarnya selain daripada menghadap kiblat, sunnah berwuduk juga dalam keadaan duduk. Sebenarnya dalam keadaan duduk. Macam kalau kat masjid tu biasanya dia ada tempat wuduk tu, dia ada kerusi dia sekali kan. Duduklah kat kerusi tu. Itu yang paling bagus. Kecuali lah kita sakit pinggang, sakit lutut apa semua, nanti kan susah nak bangun balik. Itu cerita lain lah. Ni kita cerita kalau dalam keadaan kita normal dan keadaan sihat, boleh duduk dengan elok, maka duduk lah. Dah ada sediap kursi pun kan. Okey. Dan sebagainya. Kemudiannya tidak berkata-kata atau bercakap ketika berwuduk ni kita dah selesai. Okay, berdoa setelah selesai berwuduk. Okey. Kan cerita pasal kaki tak banyak sebut, pasal tadi pun kita sebut. Kita pasal telinga tadi. Pasal telinga tadi, doa waktu basuh telinga. Doa waktu basuh telinga adalah ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang mendengar kata-kata dan mengikuti yang terbaik. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Daripada Al-Quran sebenarnya doa ni. Daripada Al-Quran doa ni, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku di kalangan yang mendengar kata-kata dan mengikuti yang terbaik. Dengar kata-kata dan ikuti yang terbaik. Telinga kita ni kita pegang kan, supaya kita ni tak jadi bodoh sombong. So kita nak biar kita ni di kalangan yang mendengar kata-kata dan mengikuti yang terbaik. Sebab takut-takut kita tak nak dengar cakap orang langsung. Itu satu. Tapi kalau dengar pula, dengar semua jadi sesat pula. Kan? Semua orang bercakap, semuanya dia nak dengar. Kan? Last sekali, dia jadi orang yang sesat juga. So bahaya juga. Kita doa, biarlah telinga ni aku dengar, biar aku dengar yang terbaik, aku ikut yang terbaik. Ya, aku ikut yang terbaik. Okay, seterusnya, satu lagi doa waktu basuh telinga, boleh juga baca, Ya Allah, dengarkanlah aku seruan syurga. Allahumma smi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, bagilah aku dengar suara syurga. Surah mana Ustaz doa basuh telinga? Dia bukannya direct daripada surah tu, tapi dia Allah Ta'ala gambarkan tentang orang yang mendengar kata-kata dan mengikuti yang terbaik. Sekejap search. Yastami'una. Okey. Surah Az-Zumar ayat 18. Surah Az-Zumar ayat 18. Allah SWT sebut, Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Okey. Ini Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang yang diberikan kabar gembira. Fabashshir ibad. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba. Siapa dia? Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka yang mendengar kata-kata dan mengikuti yang terbaik. Ulaika allazina hadahumullah. Mereka itulah yang diberi hidayah oleh Allah.
wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah mereka yang dipanggil sebagai ulul albab. So ayat 18 surah Zumar ni Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan ni. Kita doa lah bila kita basuh telinga, ya Allah jadikan aku di kalangan mereka tu. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka yang mendengar kata-kata maka mengikuti yang terbaik. Surah Az-Zumar ayat 18. Okey, jelas kat itu So itu antara doa kita lah waktu basuh telinga. Kaki tadi kita dah sebut juga, sunah-sunah kaki apa semua pun sebenarnya lebih kurang sama juga, itu gosok, menyelati kan antara jari-jari kaki. Mulakan dengan yang kanan dulu, lebihkan anggota tu kat kaki, lebihkan sampai ke betis lah. Janganlah ngam-ngam je kat buku lali. Biar lebihkan sikit daripada atas buku lali tu. Buku lali kita lebihkan sikit atas bila kita basuh kaki tu. Jangan ngam-ngam dekat buku lali. Nanti kan jadi was-was dan sebagainya. So memang elok untuk kita lebihkan sedikit. Dan cara untuk selati kaki tadi, jari kaki ni selati dengan jari kelingking. Tadi kita sebut dari hadis ni kan. Sebab saya macam ringkaskan je sebab tadi kita dah baca dah. Nabi SAW gunakan jari kelingking. Kan, footnote nombor 42 kan. Footnote nombor 42. So Nabi SAW gunakan jari kelingking. So gunakan jari kelingking lah untuk dan sunnahnya daripada bawah. Daripada bawah kaki, bukan daripada atas. Bukan daripada atas kaki kita, tapi daripada bawah kaki. Gunakan jari kelingking kita. Jari kelingking kita ni masukkan bawah jari kaki, celah-celah jari kaki, setiap jari tu. So 4 kali lah buat kan. Jari tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan pula. Kaki kanan dan kaki kiri. So itu caranya, satu persatu. Kalau kita nak gunakan semua jari pun boleh, tapi yang lebih bagus satu dengan jari kelingking kita. Okey. Kemudiannya doa ketika basuh kaki. Doa waktu basuh kaki adalah, ya Allah, tetapkanlah kaki aku di atas sirat pada hari engkau tetapkan kaki kekasih-kekasih engkau, ataupun bersama dengan kaki orang yang soleh. Kita sebut je lah, ya Allah tetapkanlah kaki aku ni. Allahumma tsabbit qadamayya ala sirat ma'aqdami ibadika salihin. Tetapkanlah kaki aku atas sirat bersama-sama dengan kaki hamba-hamba engkau yang soleh. Atau kita basuh kaki kita tu kan, kita pegang kaki kita tu kan, kita dah terbayang dah titian sirat. Aku ni akan melangkah kat titian sirat ni, kaki aku ni. Jadi ya Allah tetapkanlah, biarlah kaki aku ni melangkah sirat itu dengan lancar. Kemudian bila kita basuh kaki kiri, ya Allah janganlah engkau gelincirkan kaki aku pada hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang yang munafik. Jadi ataupun jangan kau gelincirkan kaki aku bersama dengan kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. So pegang kaki tu, doa macam tu. Jadi ini antara doa yang bagus untuk kita baca. Pegang kaki tu memang insya-Allah lah. Sebenarnya kan doa ketika berwuduk ni daripada awal sampai habis tu, dia akan jadikan diri kita ni selalu mengingati akhirat. Kita akan jadi orang yang lebih baik, lebih sabar, lebih baik dan sebagainya, sebab kita sentiasa fikir akhirat. Selalu fikir akhirat ni, akhirat. Dan jadi banyak kesan dia. Dan last sekali adalah berdoa setelah selesai berwuduk. Doa selesai wuduk ni sebenarnya panjang sebenarnya. Masa kita dah habis dah 10:45. Doa waktu wuduk ni kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Kita akan bincangkan sekali dengan perkara-perkara yang makruh dalam berwuduk insya-Allah pada kuliah akan datang pada minggu depan insya-Allah. Masa solat bersendirian dalam bilik, contohnya aurat kena jaga. Katakan telekong warna putih dipakai agak jarang dan yang memakainya sebab panas dan sebagainya tak pakai, maaf bra atau solat dalam, masih sah ke solat orang tu? Soalan tercetus masa saya solat belakang solat jemaah wanita. Seandainya makcik tu tak pakai kain, memang akan nampak bayang-bayang kaki dia waktu solat bersendirian kadang-kadang. Okey. Dia macam ni. Konsep dia adalah aurat kita ni kena tutup
sampai tak nampak warna kulit. Bukan tak nampak bentuk badan. Tak nampak warna kulit. So, nipis tu, yang dimaksudkan dengan nipis tu macam mana? Kalau nipis tu sampai nampak warna kulit, dan tak sah. Walaupun kita solat seorang. Tak kira lah solat seorang ke, solat dengan orang lain ke, jangan sampai nampak warna kulit. Nampak warna kulit ni dari mana? Dari arah, dari jarak yang biasa berbual. Macam kita sebut hari tu kan, nampak kulit ni. So, sama je macam ni. Daripada jarak yang biasa berbual, so nampak warna kulit. Nampak warna kulit tak boleh. Kau nampak bentuk tak apa lagi. Ini kita cerita aurat solat Kita bukan cerita aurat di luar solat. Bukan cerita aurat dengan yang bukan mahram apa semua tu. Aurat yang bukan mahram tu, ya, ada jangan berbentuk apa semua tu. Itu kita kena bezakan. Aurat solat ni maksudnya yang sah solat ataupun tidak. Dia bukan cerita dosa ke pahala dosa. Pahala dosa tu aurat kita dengan yang bukan mahram macam mana, aurat kita dengan yang mahram macam mana. Itu aurat yang kita cerita dosa pahala tu. Ni kita cerita aurat solat ni maksudnya yang sah ataupun batal solat. So sah solat apabila tak nampak warna kulit. Itu saja syarat dia. Dia tak kira berbentuk tak bentuk. Contohnya pakai ketat, pakai dipanggil apa tu, swimming suit tu contohnya. Yang ketat tu, tutup semua tu sampai kaki. Semua tu, tapi seketat-ketatnya. Dia semayang macam tu. Sah. Sebab tak nampak warna kulit. Yang penting tak nampak warna kulit. Itu saja. Okay. Jadi katakanlah tadi macam contohnya kata makcik tu semayang, kita nampak kaki dia, bentuk kaki dia. Sebab perkataan tadi tu nampak bayang-bayang kaki kan. Maksudnya nampak macam bentuk kaki dia lah. So nampak bayang bukan nampak warna kaki. Bukan nampak warna kulit dia. So kalau tak nampak warna kulit dia tu, nampak bayang-bayang macam tu je, yang tu masih lagi sah. Okay. Solat masih lagi sah. Dia yang syarat dia dalam solat adalah tak nampak warna kulit. Jadi kalau nampak warna kulit tak sah. Mungkin kerana nipis sangat kain tu, nampak warna kulit tu nampak kan, kita letak kain terkong tu atas lengan kita contohnya, nampak lengan tu punya warna. Kan? Nampaklah warna apa, kuning langsat ke, hitam manis ke, apa-apalah warnanya kan. Apa sawo matang ke, nampak. So nampak warna tu, so itu membatalkan. Maksudnya itu tak sah solat kita. Itu sahaja dia punya konsep dia. Okey. Waktu solat bersendirian, kadang-kadang nakkan khusyuk, saya terbaca kuat. Makna kata kalau orang buka pintu bilik, dia mungkin akan dengar. Okey. Kita ni kalau sebut kuat, dia tak membatalkan solat. Maksudnya solat kita masih lagi sah. Lagi-lagi kalau kat sebut kat sini, ter baca kuat. Lagilah tak ada masalah. Sebab ada ter kat situ tu. Cuma kita ni sunnahnya adalah kita baca perlahan. Kan? Cukup sekadar telinga kita saja yang dengar. Maknanya kalau orang buka pintu bilik, dia boleh dengar, maknanya tu kuat dah tu. Betul. Itu dah dikira sebagai kuat. Sebab sepatutnya telinga kita yang dengar. Bukannya sampai kat pintu boleh dengar contohnya kan. Pintu bilik boleh dengar. So, cukup sekadar telinga kita saja dengar. Kecuali waktu-waktu yang disunatkan untuk kuatkan lah. Contohnya waktu sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh kan. Baca Fatihah, takbiratul ihram, takbir intiqalat, takbir antara rukun apa semua tu, itu ialah kita disunatkan untuk kuatkan sedikit. Walaupun kita sembahyang seorang, kan, kuat sedikit. Bukan satu rumah dengar. Kan. Kuat sedikit tu maksudnya macam tadilah. Orang buka pintu bilik dia boleh dengar. Daripada luar mungkin dia tak dengar. Kan. Tapi bila dia buka, mak tengah semayang. Macam tu kan. Tu kuat sedikit lah tu. So yang tu, waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh kan, 2 rakaat yang pertama. Baca Fatihah, baca surah. Itu memang disunatkan. Tapi waktu yang lain, disunatkan untuk kita perlahankan sampai telinga kita saja dengar. Kalau kita kuatkan juga, sembahyang sah. Tapi tak dapatlah pahala memperlahankan suara tu. Maknanya kita ni perlahankan suara tu pun pahala. Dia pahala ni tak mesti buat benda yang lebih baru dapat pahala. Kadang buat yang kurang tu yang dapat pahala. Macam ni kan, perlahankan. Perlahankan tu yang pahala. Kuatkan tak dapat pahala. So, dia sebab sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Allahuakbar. Okey, cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung berkaitan dengan
doa wuduk dan kemudiannya perkara-perkara makruh waktu wuduk. Itu insya-Allah kita bincang pada minggu depan. Mudah-mudahan dapat faham apa yang saya sebutkan tadi dan mudah-mudahan dapat amalkan. Sebab yang tadi ni semua ni kita boleh amal ni. Waktu wuduk ni, kejap lagi nak wuduk, nak sembahyang duha ke, nak sembahyang zuhur ke, terus amal. Jangan tangguh-tangguh. Bila kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki semua, doa tiap-tiap kali tu. Kan ada, saya waktu belajar dulu, kita kat pondok, dekat tempat wuduk memang dah ditampal doa tu. Tampal kat dinding. Jadi memang senang kita hafal. Sebab setiap kali kita berwuduk memang kita akan baca benda tu. Sebab saya hafalnya dalam bahasa Arab. Tadi saya lambat sikit sebab nak kena translate satu-satu. Tapi memang kita terus. Jadi bila wuduk je kita nampak benda tu, terus baca. Setiap kali wuduk. Memang sekejap je hafal benda tu. Okay, wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان ياتنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okay, saya gerak dulu. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Salam. Okay, Ustazah. Terima kasih Ustazah, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.